Lagi satu contohnya adalah Nabi Ibrahim lah kan. Macam mana dia mencari Tuhan. Dia tengok bulan, dia tengok matahari. Lepas tu daripada situlah dia percaya yang ni mesti ada Tuhan. So tu cara Al-Quran menerangkan macam mana kita nak tauhid lah, macam mana kita nak kenal Tuhan. So saya rasa macam tu macam kurang sikit lah dalam majlis-majlis ilmu kan kat sini. So sebab tu saya nak menerangkan pasal ciptaan Tuhan yang paling sempurna lah saya rasa, manusia tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Sesungguhnya manusia adalah penciptaan yang paling sempurna lah. So dan lagi satu ayat yang biasa kita baca juga kan, surah apa ni? Macam ya insan numa gharqa bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak tu kan, yang surah apa? Wasama izash bukan. Wasama izat tarik tu apa yang zuril insanu mimma khuliq kan. Dilihat ke apa Tuhan yang jadi. Saya pernah lupa. Surah Ustaz boleh tolong ke tadi? Surah apa? Ya al-insan ma gharaka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayati surati ma syaa rakabak. Iza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Iza sama'un fatarat. Wa iza kawakibun tasarat. Wa iza biharu fujirat wa iza quburu busirat. Aliman nafsum ma qadamat ahdal. So maknanya dalam surah Amma ni pun banyak cerita pasal kejadian alam. So yang maknanya yang saya dapat maksudnya ya wal insan ma gharaka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kamu telah diperdayakan untuk mengerti Allah. Lepas tu Allah bilang allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan menjadikan kamu sempurna dan seimbang. Min ayyi suratin ma syaa rakabak. Dan dia berkuasa menyusun bentuk kamu dalam bentuk yang sempurna lah, yang dikehendaki. So maknanya dalam ayat tu pun menunjukkan sains tu sebenarnya ada dalam Al-Quran. So saya rasa dalam era gemilang kegemilangan Islam masa zaman dulu, macam sains dengan agama tu macam dia tak ada separation lah. Semua benda tu diajar. Tapi zaman sekarang ni kita macam kalau kita belajar sains tu macam bukan agama lah, pelik sikit kan kalau belajar ortopedik kat masjid tu macam apa ni kan, macam dunia. Tapi sebenarnya masa Islam tu maju, masa Islam tu agung, benda tu semua sebahagian daripada sebahagian daripada Islam. So saya mulakan dengan ni lah introduction. So harap saya dapat menukar minda ke? Tak ada lah. Membuka minda lah, maknanya kalau kita nak Islam tu tak semestinya kita kena belajar tauhid ke tu. Sebenarnya sains tu pun banyak. Kalau kita cakap pasal air je pun, kalau kita tengok ayat air, sungai, hujan, awan dalam Al-Quran tu beratus saya rasa. Kalau setakat sembahyang mungkin tak banyak sangat puasa, tapi cuba kita tengok ayat pasal air, pasal sungai, pasal hujan, pasal awan, ataupun pasal pokok, buah zaitun, semua tu banyak dalam Al-Quran. Tapi kita tengok tu macam baca buku cerita lah, macam kita tak anggap tu macam satu scientific fact yang kita kena kaji kan. Kita baca bahasa sajak ke, baca apa kan, macam tak ada makna sangat. Tapi sebenarnya benda tu kalau kita kaji dengan detail, banyak benda yang kita boleh pelajari lah. So yang saya first time saya nak tunjukkan yang manusia ni dia balance lah. Macam kejadian dia adalah balance, seimbang. So kalau kita buat kalau biasa kita buat kartun budak-budak, so kepala, tangan, tulang belakang, ini tulang punggung, ini tulang kaki. So sebenarnya tulang belakang ni yang pentingnya adalah dia ada melindungi saraf tunjang lah. So sebab saraf tunjang ni dia paling penting, dia tak bolehlah gerak sangat. Sebab dia kalau dia gerak sangat nanti saraf tu akan cedera kan. So maknanya dia perlu satu yang begitu stable lah. Banding dengan tulang biasa ni, macam tulang tangan ni, kita boleh je pusing-pusing mana-mana pun dia punya urat tu tak tercedera. Tapi kalau tulang belakang ni, sebab dia ada saraf tunjang kat situ, dia mesti stable lah. So dia macam, dia punya pembentukan dia pun macam special.
So dari sini pun kita nampak badan kita kan macam balance kiri kanan. Dua tangan, dua kaki, dua telinga semua kan. Yang bila yang organ yang satu tu biasanya dia mesti kat tengah. hidung, mulut, jantung. Yang sini lah satu lagi. Satu lagi pasangan dia mesti kat orang lain lah. So kalau tak memang manusia tu wa khalaqnakum azwaja kan, wa khalaqnakum azwaja, sesungguhnya kamu diciptakan berpasangan-pasangan. Selalunya dia balance lah, dia tak ada satu. Dan seterusnya kalau kita tengok pandangan depan ni macam balance lah, tapi pandangan sisi tu yang macam susah sikit lah. Sebab pandangan sisi kan kita macam mana kita nak kata sisi tu balance kan, sebab depan belakang tu macam susah sikit nak balance. Tu yang mungkin kita faktor lah kenapa belakang tu senang sakit kan, sebab dia macam susah sikit nak balance. So kalau kita tengok sini kepala, sini tulang pinggung, dia straight. Biasanya tulang belakang kita dia bukan kat sini, dia belakang sikit. Dia pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. So maknanya yang lain tu semua kat depan lah. Ribs, jantung ataupun perut kita kan semua kat depan. So maknanya dalam keadaan ni dia macam seimbang lah kan, sebab kalau titik tengah ni tempat dia tengah, so dia mesti balance lah. Kalau kita tambah sikit benda kat depan sini, dia macam dah tak balance lah. So sini kena tambah apa-apa lah, tambah baby ke tambah baby ke, tambah apa kan kat situ. Dia akan, belakang ni akan strain sikit, sebab dia dah tense pergi ke depan. So serupa juga kalau kita berumur, benda ni terbongkok kan. Kalau kita bongkok sikit je, dia macam, bila berumur kan dia bongkok sikit, dia macam dah stres kat belakang lah. So selalunya kalau kita tegak ni baru dia balance. Kalau kedudukan kita tak betul, dia jadi tak balance lah, sakit belakang. Itulah antara faktor kenapa kita perlu posture tu lah. Posture tu kena maintain tegak supaya tulang belakang ni dia tak ni lah, tak penat, dia tak sakit. Lepas tu tulang belakang ni dia specialnya dia ada, kita bagikan biasanya pada 3 lah. Tulang leher dia kecil, besar, biasanya ada 7. Itu kita panggil cervical lah, tulang leher. Lepas tu tulang bahagian rusuk ni ada 12. Dia makin besar. Lepas tu belakang tulang lumbar. Lumbar tu lagi besar lah dia punya saiz. Sebab dia macam bangunan kan, macam KLCC ke, bawah besar, atas makin kecil. Lepas tu dekat sini saraf tunjang dia akan sampai ke sini lah, sampai ke bahagian bawah ni. Bila bawah ni dia dah jadi saraf yang kecil-kecil dah. Okey. Tak selesa. Okey. So saraf yang kecil-kecil kan. So bila kita tengok dalam bentuk yang lagi besar, kalau kita besarkan dia punya ni, selalunya saya akan fokus ke tulang belakang, biasanya sakit dekat bawah ni lah. Sebab dekat bawah ni lah paling banyak beban kan. Paling banyak beban dan paling banyak pergerakan. Sebab dekat tulang rusuk ni dia ada tulang rusuk ni dia macam tak gerak sangat. Tak boleh nak gerak. Tapi tulang belakang ni dia paling bawah dan paling banyak pergerakan kita. Selalunya itulah yang stres yang paling banyak lah dekat tulang belakang kita. Lepas tu yang bila sampai sini dia macam jadi tulang besar ni, tulang pinggung kan. Tulang pinggung kita panggil pelvis So antara ini kan macam mobile kan, macam banyak kecil-kecil. Tiba-tiba ada satu tulang besar. So di antara transition tu biasanya akan ada stres lah dekat dia punya transition tu. Tu selalunya dia ada masalah. So kalau kita besarkan tulang lumbar ni, so dia akan nampak macam ni. Kalau daripada pandangan ni Lepas tu dia ada macam ni. Dia macam apa
Kalau tengok daripada depan ni macam ada macam kapal spaceship kot. So daripada pandangan sisi macam sini dia ada badan dia, lepas tu ada tiang dia, ada depan, ada tanduk belakang ni dengan ada gini. So dekat ni kita panggil vertebra lah, tulang belakang yang kecil-kecil ni. Dekat antara dia ada disc. Disc ni macam cushion lah. Cushion. Lepas tu dekat sini ada facet joint. Facet joint ni macam sendi lutut juga lah. Dia bagi. So kalau kita potong ni, dia nampak macam ni lah. Macam sini, macam ni. Macam sini ada sendi besar satu. Sini ada dua sendi kecil. So dia boleh gerak macam tu. Gini sikit. So sebab dia perlu gerak sikit je, sebab dalam tu ada urat saraf. Kalau dia gerak lebih, nanti urat saraf tu akan cedera. So dia boleh gerak sikit-sikit. So sebab dia banyak, jadi atas sikit. Jadi dia punya campuran tu jadi banyak lah dia punya pergerakan tu kan. Sebab ini gerak sikit, yang atas sikit. So dari situ dia dapat pergerakan yang lebih, dan juga dia dapat kontrol lah dia punya urat saraf tu daripada tercedera. Dan di tengah sini ada urat saraf dia lah. Urat saraf tunjang semua dekat tengah sini. Lepas tu dia akan keluar ke tepi sini. Saraf-saraf yang kecil tu keluar ke sini dan pergi ke kaki semua kan. Ni biasanya yang kat sini dia akan pergi ke kaki. So kalau kita tengok pandangan sisi, dia ada di sini, dia keluar kat sini. So selalunya sakit belakang tu berpunca daripada ni lah, mana-mana dia boleh, saraf tu boleh tercedera di sini, ataupun penyakit tulang ke, ataupun jangkitan kuman ke, ataupun patah. Tapi sebenarnya majoriti adalah sakit sebab kita pun tak berapa tahulah. Kadang-kadang kita panggil dia strain. Strain ni macam cramp lah. Macam otot, macam kita cramp kaki. So kita cramp dekat belakang. So maknanya yang itu biasanya tak bahaya. Biasanya dalam seminggu dua dia okey lah. Kalau dia bahaya adalah kita panggil dia red flag lah. Red flag ni maknanya tanda-tanda yang dia bukan sakit belakang biasa. Red flag satu, kalau ada kebas kebas ataupun lemah. Kalau kebas atau lemah tu maknanya saraf ni telah terkena sama sempit ke, kena jangkitan kuman ke, kena disk ke, kena kanser ke. So maknanya tu adalah red flag lah. Ataupun susah nak kawal air kencing, tiba-tiba tak boleh kencing, ataupun tiba-tiba tak boleh kencing lah terusnya. Start. Tapi dia bukan dia prostat pun boleh juga, tapi ini pun salah satu punca. Lagi satu kebas dekat ni lah. Kalau tak boleh kencing dengan kebas dekat punggung. So tu maknanya dia terkena urat saraf lah. Lagi satu, kalau ada demam, tak selera makan, berat kurang, tu semua adalah tanda-tanda bukan sakit pinggang biasa lah. Dan rawatannya adalah bergantung pada punca dia. Selalunya puncanya kita kena periksa lah. Periksa, biasanya doktor akan ambil history. History ni biasanya kita panggil simptom kalau you biasa. Simptom ni macam komplain lah, apa yang pesakit komplain. Sakit ke, kebas, lemah, tak boleh kencing, itu kita panggil simptom lah, simptom. Kalau nak MC, tu bukan simptom. Itu adalah, kita biasanya doktor akan analyse berdasarkan simptom. Simptom tu kebas, kencing, demam, tak selera makan. Itu semua adalah nama dia simptom lah. Simptom tu yang kita analyse. Dan lepas tu cerita lain lah, kalau ada sejarah kanser ke, sejarah TB ke, sejarah jangkitan kuman tu, semua tu adalah informasi yang penting lah.
Dan lagi satu saya rasa lepas tu kita buat pemeriksaan lah. Pemeriksaan biasanya kita buat itulah test kekuatan dari kebas kat mana kan. Lepas tu biasanya kita buat SLR lah, angkat kaki ni. Okey lah. Biasanya kalau boleh rokok tu maksudnya saraf tu okey lah insyaAllah. Lagi satu biasanya kita tengok macam mana patient tu datang lah kat kita. Kadang-kadang dia datang klinik okey je, bila sampai masuk jumpa doktor mula sakit sini sakit sana. So, tapi kalau orang yang kadang-kadang jalan macam teruk tapi cakap tak sakit. Tapi kita tengok dia macam sakit kan, sebab dia punya urat pun tegang. So tu adalah cara kita nak menilai lah. Dan yang terakhir lepas tu biasanya kita akan buat X-ray lah. X-ray tu kita dapat tahu, yang penting kita pastikan dia bukan jangkitan kuman atau TB, ataupun dia bukan kanser ke, ataupun dia bukan slip disc lah. Slip disc ni maknanya disc macam ni, dia macam terkeluar sikit. Lepas tu dia tertekan urat saraf sini. Kalau dia tertekan urat saraf tepi sini, biasanya rasa kebas daripada ni belakang peha sampai belakang kaki. Kalau dia terkeluar kat tengah ni, tu serius sikit lah, biasanya tak boleh kencing semua. Kalau yang keluar kat belakang ni memang emergency lah. Kalau yang ini tak emergency, boleh merayu lagi lah, tak nak operation. Maknanya boleh cuba rawatan fisioterapi lepas sebulan 2 kan. Sebab dia melibatkan satu je urat saraf, sini je. Kalau dekat tengah-tengah ni, dia banyak urat saraf yang lalu. Kalau kat tepi ni macam satu je. So itulah caranya. Saya rasa boleh kot nak tanya soalan lagi. Boleh. Soalan pertama berkenaan dengan pelvis tadi tu. Adakah pelvis tu ada kena-mengena dengan tulang belakang? Contoh saya refer pada diri saya sendiri lah. Which is pelvis saya belah kanan kan dia dah tak ada. Kita masukkan besi 3 batang kan. So memang totally tak ada lah. Soalan saya dah kan ada efek lah pada long term lah. Untuk adik tua saya lah. Kalau dipanjangkan umur, itu yang pertama. Dan soalan yang kedua, kadang-kadang saya perasan bila saya pusing di kanan ni, dia akan bunyi kerak. Ada orang cakap benda tu nak letak apa elok. Dia panggil apa? Macam kita buat bunyi bunyi yang itu biasa lah. Orang kata biasa. Letup. Itu sebenarnya elok ataupun tidak? Itu saja. Dia elok kalau orang muda biasanya dia elok. Kalau orang tua ni dia risiko sikit lah. Saya kena bagi tahu sikit lah, sebab bila kita berumur ni ada perubahan pada kita punya badan. Kan kita belajar kat Al-Quran kan, daripada kecil besar, lepas tu kita jadi macam budak kecil balik kan. Macam contohnya kulit kita kan, mula-mula tebal, sekarang makin nipis. Tulang pun keras, sekarang makin reput. Lepas tu rambut pun dulu hitam, sekarang putih. So dalam bila berumur pun akan ada berlaku perubahan dekat tulang belakang ni. So satu tulang belakang tu dia jadi lebih kering dan jadi nipis. So macam tayar dah haus lah, nipis. Macam selipar tu dah tebal, sekarang dah nipis. So bila dia punya ni nipis, benda ni makin rapat kan. Bila makin rapat, benda yang lain ni macam terlipat. So dekat dalam ni dia jadi sempit. Dia sempit. So bila dia jadi sempit, bila kita jalan lama sikit, nanti kita rasa lenguh. So bila orang berumur biasanya kalau dia jalan jauh sikit, dia rasa lenguh. Itu tanda-tanda macam dia dah sempit lah. Cara dia minum susu yang dia dah ada. Saya lain. Makan makanan ke apa? Tak ada kot. Faktor usia. Kita boleh control, modify cara kita lah. Naik motor ke. Ataupun biasanya itulah, naik motor ke, ataupun fisioterapi urut-urut, dia boleh lega sikit. Tapi kalau dari segi perubatan, kalau dah serius sangat lah, macam betul-betul mengganggu, barulah kita buat pemudahan ke, nak kasih dia longgar sikit. Pelvis saya lah contoh yang sekarang. Pelvis rasanya tak ada, sebab dia pelvis kat sini kan, ni tulang belakang dia tak ada lah.
Sebab pelvis tu dah lepas tulang belakang. Tapi kalau kadang-kadang kalau dia tak sama panjang, kaki pendek sebelah, tinggi sebelah. Kalau pendek kan dia macam, kalau ni pendek, kita punya ni jadi gini kan. So kita punya tulang belakang tu macam gitu sikit, nak komposit. Sebab sebelah pendek, jadi nak samakan panjang, kita gitu sikit kan. Jadi lama-lama sini lah, stres lah dekat sini. So yang tu biasa kita suggest letak ni je lah, tapak. Yang paling senang lah. Yang orang buat tarik tulang tu bagus. Kerak-kerak agak dia tarik perak. Saya rasa kalau dia tidak melibatkan apa, kalau kita sakit tu tak ada kebas-kebas tu, insya-Allah saya rasa tak ada masalah lah. Ada macam master apa? Mesti. Sebab yang penting kalau dia tak tekan rasa apa kan? Dia tak membahayakan pada tulang, dia tarik kepala perak kan. Tekan tuala tu kan. Tapi biasanya dia kontrol. Kalau kita ada masalah kebas ke ataupun masalah saraf sempit, itulah yang bahayanya. Tapi kalau kita muda lagi kan, biasa sebab sengal-sengal tu biasanya tak adalah. Tapi kalau kita ada masalah apa? Masalah kebas-kebas, tu kau nak betulkan balik nak masuk balik ke. Tapi kalau itulah. Itu biasanya sebab otot tegang kan? Otot tegang tu biasanya boleh lah. Cuma kalau ada kebas ke, ada masalah apa, tanda-tanda urat saraf tu tertekan tu, kena bahaya sikit lah. Sebab mak saya pun pergi juga jumpa ni. Sebab dia kata kalau pergi doktor pun sama je kan. Kalau pergi jumpa tu okey sikit. Sebab dia, yalah, kalau orang tarik pun dia punya force tu taklah macam accident kan. Tenaga manusia tu taklah kuat macam kena langgar kereta kan. Tapi kalau ada tanda-tanda yang urat sempit kan, kalau orang yang berumur yang macam tu bahaya sikit lah. Kalau orang muda ni insya-Allah tak ada apa-apa rasanya. Tulang belakang tu saya pernah masuk. Pernah masuk. Macam kita dulu kuliah. Okey. Cara duduk boleh ganti yang baik. Cara duduk yang paling selesa, yang paling terbaik lah. Sebab badan kita ni dia ada feedback kan. Dia ada feedback. Kalau benda tu baik, dia tak sakit. Kalau benda tu tak baik, dia akan sakit. Tu memang cara cara badan kita kawal kita punya ni. Boleh lah tu. Betul? Sebab kita sini kan, kita letak support ni, jadi otot kita macam taklah relax kan, taklah stres kan. Sebab dia ada benda yang support kan. Sandarkan macam itulah. Saya selalu guna balance ni macam dacing lah. Maknanya kalau kita rasa ni macam berat, kalau kita nak kontrolkan dia, mungkin kita tambah support kat sini supaya dia balance kan. Sebab macam belakang tu kan, kalau ada benda yang support dia, macam dia tolong sikit, dia balance kan dia punya forces tu. Biasa status ni punca dia selain pada accident lah. Biasa apa punca? Biasanya angkat berat ke? Angkat berat ataupun cara angkat yang betul sebenarnya dia kalau boleh kita bengkokkan lutut lah dengan gini, kita tunduk lah, rather than angkat gini, kita kena gini. Gini dan badan kita tegak. Kita angkat berat barang, angkat itu, angkat macam tu. Kalau kita angkat gini memang kita stres lah dekat belakang. Sebab kita bongkok ni macam dia gitu kan. Jadi dia sini terbuka sikit, dia macam terpicit tu, dia keluar belakang macam picit. So biasa istilah ambil air tulang belakang. Apa maksud dia? Ambil air tulang belakang, dia ambil air kat sini lah. So biasanya kalau ni kan,
dia ada kat sini, dia ambil daripada sini lah, masuk kat sini. Dia masuk dekat saraf tunjang, dia habis dekat sini. Saraf tunjang dia habis dekat atas paras ni je. So dia ambil tulang belakang, biasa dia ambil bawah. Bila kat bawah tu dia dah lepas lah saraf tunjang, dia tinggal urat-urat yang kecil je. So selalunya dia tak menyebabkan lumpur lah, sebab dia memang tinggal urat saraf yang kecil je. Saraf tunjang kita habis ke atas ni je. Lepas tu dah jadi saraf kecil. Ya. So daripada situ dia dapat tahulah sebenarnya yang ambil tulang belakang dengan bius paruh tu sama je tempat dia. Bius penuh, bius paruh tu sama je. Bila ambil tulang belakang tu, dia masukkan jarum, dia ambil air tulang belakang, dia keluarkan. Kalau bius paruh, dia masuk jarum, dia bagi ubat kebas kat situ. Kenapa dicocok pada tulang yang ke-14 tu? Kalau macam saya pernah masuk epidural dan juga bius pula, saya juga masukkan tu. 7 kali sepenuh je lah. Lepas kali operation 7 kali dia 7 kali sepenuh je. Jadi soalan tadi dia cocok dekat yang tulang yang ke-14 kan? Bukan. Biasanya dekat ketiga dengan keempat. Oh, tulang yang ke-4, ke-14 besar di marah. Sebab dia punya tulang yang ketiga empat tu dia kebas daripada pinggang lah. Pinggang ke bawah. Kalau atas tu lagi tinggi. Kalau tinggi sangat takut tak boleh nafas pula. Kalau terlalu tinggi nanti tak boleh bernafas sebab dia kena bawah lah. Tulang ni kita sebagai organ boleh di derma ke tak boleh kan? Apa dia? Tulang ni kita sebagai organ yang boleh di derma ke untuk tujuan Derma. Ini maksudnya tujuan untuk ke doktor anak siapa yang kalau dah mati boleh awak derma. Contoh macam saya, untuk donor syaf, saya daftar untuk my organ tu kan, dekat melalui my app sejahtera lah. Which is saya refer, mungkin ada benefit akan datang lah kan. Adakah tulang ni sebahagian daripada benda yang dikatakan organ ataupun tidak? Dia boleh ambil tulang ni, tulang peha, tulang. Dia ambil tulang. Contoh ada kata dia tak ada kat sini kan, dia akan buka ambil semua lain. Tak lah. Kalau ambil semua dia nanti tinggal jadi ni. Susah pula nak uruskan. Dia ambil tulang peha. Biasanya tulang peha lah. Tulang peha dengan perang kaki. Lepas tu dia letaklah kayu ke apa ganti. Supaya senang. Mata pun ada mata kornea. Apa jantung. Bagi orang lain lah. Ke untuk bagian kan? Kalau itu untuk bagi orang lain kan. Dia masuk dalam tubuh orang lain. Mula-mula dia kena simpan dulu dalam bone bank. Masuk tubuh orang lain? Ya, kalau ada kanser ke kan, kita buang tulang tu, kita boleh letak ganti tulang kanser. Dia tak takut ke? Tak tahu, dia tak pernah. Tak ada, just tadi saya macam tulang. Memang bukan kata perasaan macam tak tahu. Tulang. Dia tak relate pun ni saja. Yalah, tulang ni dia pembedahan dia macam susah sikit sebab dia bila dia berdarah dia susah nak kontrol sebab dia keras kan. Tak apa, tak cerita lah, nanti takut pula. Tapi kita adalah cara dia. Pasal saraf ni, kita ada mention pasal saraf dan juga ada sel-sel simptom dia kebas-kebas. Ada kaedah pihak hospital ni sebut kaedah rawatan dia. Macam mana rawatan dia tu? Ada kena bedah ke rawatan tu macam mana? Selalunya rawatannya adalah kita bagi ubat dululah. Ubat saraf, vitamin saraf macam ubat metikobal ke, vitamin untuk saraf lah. Kalau sakit kita bagi ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit untuk saraf ada, ubat tahan sakit yang biasa pun boleh bagi. Dan kadang-kadang dia bagi ubat untuk otot lah supaya otot tu tak kejang. Ubat, pil lah. Pil. Cocok dah ambil air tulang belakang ke tak ada? Cocok pun kalau dah kalau cocok tu lebih untuk sakit. Cocok steroid ya? Cocok tu kalau lebih untuk sakit ataupun mengganggu sangat lah. Dia boleh cocok steroid dekat dalam ni.
Bila letak steroid dalam tu, dia rasa selesa sekejap lah. Untuk Selesa sekejap ya. yalah, taklah macam 5 minit, 10 minit. Maknanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu. 2 bulan dah. Tapi biasanya kalau tak mengganggu sangat, kita tak nak operation. Sebab operation boleh juga. Sebab operation ni maknanya kita besarkan ni lah. Kita potonglah dia punya ni. Jadi dia luas. Maknanya biasanya dia akan buang yang atas ni. Jadi yang dia punya tu tulang tu luas lah. Urat saraf tu. Risiko ada risiko. Risiko ada? Risiko ada apa? Pendarahan, jangkitan kuman. Tapi kalau jumpa doktor pakar bedah, lumpur, kalau dekat bawah ni dia tak lumpur dah. Dia saraf tunjang tu sampai sini je. Kalau bawah ni dia mungkin ada kebas-kebas kat kaki ke macam tu. Sebab dia dah bawah. Sebab saraf tunjang tu habis kat atas ni je. So saya rasa yang penting prevention lah. Prevention tu macam jaga badan, kekal aktif, gembira. Selalunya kalau kita tak gembira kan, sedih, depres. Kalau macam politician kan, kalau dia masuk jail ke, mestilah sakit leher lah, sakit belakang. Bila time dia jadi Perdana Menteri ke, dia sihat je. So dia macam sakit belakang ni macam pening kepala. Kalau dia stres, kan kadang-kadang stres pening kepala. Dia stres, belakang sakit. Sebab dia sakit belakang ni memang selalu pada saya paling susah lah. Sebab dia, kalau macam sakit lutut kan, lutut ni satu je lutut. Satu organ je, lutut dia kat sini. So senang lah tahu, ni memang sakit lutut. Kalau sakit belakang ni, tulang ni pun dah ada belas. Lepas tu sendi dia pun ada, setiap sendi tu ada 3, 4 kan. So maknanya kalau kita nak pinpoint tempat yang punca sakit tu, susah lah. Kalau doktor yang nak inject tu, maknanya dia kena inject banyak tempat lah. Sini. So kalau pergi private macam lagi mahal daripada operation lah. Rasa operation macam 3,000 kan, tapi satu injection tu macam 1,000 lebih ke berapa ribu. Campur-campur jadi lebih mahal daripada operation. Tapi tapi dia lebih spesifik dengan dia punya apa, sakit dia tu tak teruk sangat kan daripada operation tu lagi besar sikit risiko dia lagi sakit. Dia saraf-saraf tu semua tu macam tulang rendah semua, dia menghubungkan otak kan, maksudnya punca besar. Dia macam kita sakit ke apa-apa kan, kita memang sakit belakang kan. Maksudnya dia macam mana? Saraf urat-urat tu semua kan, dia bersambung menuju mana dia? Dia berpusing. Dia ni lah, saraf daripada kaki pergi ke tulang belakang pergi ke otak. Maksudnya otak lah yang kawal. Otak juga. Otak tu yang menyebabkan kita boleh rasa dan boleh nak gerak. Maknanya apa ni? Itulah. Macam letrek tu lah. Letrek tu akan pergi macam letrek kan? Akhirnya pergi ke otak. Kalau saraf, bukan satu saraf, dari banyak lah saraf dia. Nak keluar satu. Dia ada saraf besar sini. Lepas tu saraf kecil ni, lepas tu dia bersambung jadi saraf besar. Lepas tu macam pecahan letrek. Macam jalan kuasa besar, lepas tu ada yang main yang besar, lepas tu kecil sampai ke rumah kita yang kecil-kecil. Kalau cara penjagaan tulang belakang macam mana paling baik? Untuk siapa-siapa yang kerja apa-apa lah. Yang paling baik kita aktif, kekalkan berat badan ideal. Yalah, berlari berjalan pun boleh, jadi dia aktif lah. Banyakkan berjalan dah mesti. Tapi kalau untuk orang lelaki biasanya cukup lah tu. Tapi untuk perempuan dia ada menopause kan. Perempuan menopause. Kalau kita nampak perempuan, dia memang sebab dia banyak beranak, menyusukan anak kan. Bila menyusukan anak tu, dia bagi susu kan banyak kalsium. Kalsium tu daripada tulang lah kan. So bila banyak menyusukan anak, bila banyak beranak, dia punya kalsium dalam badan dia kurang. So dia jadi
tulang tu jadi osteoporosis lah kita panggil. Osteoporosis dan reput. So selalunya orang perempuan dia jadi, kita kata bongkok 3 kan, macam nenek kebayan tu, sebab proses tu lah. Sebab orang perempuan memang kena makan kalsium lebih sikit daripada lelaki-lelaki sebab dia guna banyak kalsium. So kalau kita kalsium dan aktif lah. Aktif. Maknanya buatlah kerja macam yang selalu muslimat buat kan, jalan-jalan pagi-pagi, ambil vitamin D kan, exercise. Kalau duduk kat rumah je, itulah kurang sikit apa? Pagi sebab dia ada ultraviolet kan, ada vitamin D. Vitamin D dia boleh itulah mendorong penyerapan kalsium. Itulah saya rasa sekarang ni Kementerian Kesihatan lebih tumpukan pada osteoporosis kan, prevention osteoporosis untuk wanita-wanita kan. Osteoporosis tu maknanya tulang tu jadi reput lah. Bila kita berumur kan sebenarnya kita makin pendek sebalik semula. Kalau perasan kan, kalau dulu kita tinggi, sekarang kita jadi pendek sikit kan. Memang itulah perubahan pada umur. Dia pendek sebab ni dah semua dah nipis, dengan kita dah bongkok sikit. Jadi dia memang tinggi kita akan rendah sikit lah bandingan masa muda. Makanan jangan makan banyak sangat Tapi yang penting ni lah, rasanya kita tak ada masalah tak cukup makan kan. Tapi tulang tu biasanya itulah kalsium dengan protein. Kalsium, protein cara kalsium dan protein ikan gitu kan? Protein, tempe, tahu, ikan, ayam. Banyak. Vegetarian pun ada je protein. Orang yang tak makan daging pun dapat juga protein. So protein banyak. So saya rasa masalah Malaysia ni bukan tu, kena kontrol makan je. Kontrol makan dengan lebihkan exercise. Rajin sukan. Okey kot. Okey, terima kasih. Saya sudahi dengan tasbih kepada surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dia ada masalah tulang belakang. Pasal saya simptom-simptom ada pada saya. Saya apa? Saya ingat saya jumpa doktor personally lah. Saya kram. Jadi sebelum pada itu, Dia ada simptom yang doktor katakan tadi. Simptom. sebelum pada itu, nak tanya doktor, dekat 2A itu, bahagian mana yang berkaitan dengan saraf? Bagi ortopedik ke, medical ke, atau bagaimana? Ortopedik. Berkaitan dengan saraf lah. Ortopedik lah. Masuk depan hospital dah. Ortopedik. Mana tempat doktor lah? Tempat saya. Saya memang bagi ubat boleh ya. Kalau operation kena orang lain lah. Kalau bagi ubat nak suruh X-ray ke, nak buat MRI boleh. Kalau nak suruh operation saya tak buat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.